Sekejap je ni. Azan pun sudah kan tadi. Okey, jadi untuk soalan PT3 ataupun tingkatan 3 lah. Saya rasa masa tingkatan 2 pun sama juga itu bentuk soalan tidak berubah lah. Jadi dia ada soalan bahagian A. A ni soalan objektif. Ada 20 soalan. Pilihan A, B, C, D lah. Ni jawapan sudah ada. Tinggal kamu pilih siap kan. Ni biasa kan kamu tahu kan Khairul? Okay, untuk bahagian B, dia mengandungi 4 soalan. 4 soalan. Jadi untuk bahagian B ni, 4-4 ni wajib jawab. Mesti jawab semua, tidak ada pilihan. Boleh ya? Untuk C pula, dia esei mengandungi 4 soalan. Ada 4. Pilih 2. Pilih 2 ni maksudnya termasuklah dia punya... Oh, okey. Terkeluarkah? Khairul, kau terkeluar sudah Khairul? Terkeluar sudah. Okey, tidak apa. Cikgu rakam sekejaplah. Nanti aku tengok balik sekejap masa ada line nanti. Okey, ini contoh soalan ulang kaji ya. Ini untuk ulang kaji. Bahagian B. Cikgu rakam sekejap ni. Jadi kalau line tak kuat nanti, line okey sikit mungkin boleh tengok balik lah videonya. Jadi untuk bahagian B ni, 4 struktur, wajib jawab semua. Okey, contoh soalan. Ini ya, dia ada 10 markah di dalam. Jadi dia akan pecahkan kepada A, B, C ataupun A, B, C, D. Soalan terakhir itu adalah soalan kebat. Kalau dia A, B, C, C itu soalan kebat. Kalau dia ada A, B, C, D, C dengan D itu selalunya adalah soalan kebat. Tapi markah penuh untuk satu soalan tu nombor 1 itu contohnya, dia ada 10 markah saja. Okey, contoh soalan dia bagi bahan rangsangan, kemakmuran dan kestabilan negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat ini berlumba-lumba untuk meluaskan pengaruh masing-masing. Soalan dia tanya, apakah kuasa-kuasa barat yang meluaskan pengaruh ke negara kita? Jadi dia bagi sana juga Roman 1, 2, 3. Makanya 3 markah. Ingat lagi kuasa-kuasa barat yang meluaskan pengaruh di negara kita. Bila sebut negara kita, maksudnya merujuk kepada Malaysia lah. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Kuasa apa yang ada? Mana tahu ni keluar di dalam soalan akan datang. Kalau tidak peperiksaan akhir tahun kah, mana tahu. Ataupun akan datang. Benda ni akan kamu belajar balik masa tingkatan 45 juga. Kuasa-kuasa barat yang pernah menjajah ataupun meluaskan pengaruh ke negara kita. Dimulai di Melaka, dia ada Portugis. Ingat lagi Portugis? Ada Portugis, kan? Okey, kemudian selain Portugis, lepas Portugis dia ada Belanda. Okey, selepas Belanda yang kamu belajar masa sekarang tingkatan 3. Satu buku teks tu kamu belajar tentang kuasa ini, iaitu pihak British. Selain daripada jawapan ini, semua jawapan lain adalah tidak diterima. Sebab apa? Soalan dia minta yang meluaskan pengaruh di negara kita. Kalau contohnya bagi jawapan Amerika kah, Jerman kah, Sepanyol kah, kuasa-kuasa ini dia tidak meluaskan pengaruh ke negara kita. Dia cuma mencadangkan, ingin. Ya, dia tidak pernah lagi menjajah ataupun meluaskan pengaruh ke negara kita. Jadi jawapan ini hanya 3 ni saja. Dapat jawab macam ni, 3 markah. Ya, Portugis 1 markah, Melaka Belanda 1 markah, British 1 markah. Okay, kemudian untuk soalan B, apakah strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat tersebut? Strategi
Ya. Jadi untuk ini dia ada Portugis, ada Belanda dan British. Jadi dalam tingkatan 3 kau belajar, Belanda dia ada 3 strategi, British dia ada 7 strategi. Jadi di sini dia cuma minta 2, nyatakan 2. Tidaklah merujuk kepada mana-mana kuasa barat, tetapi dia umum. Ada 7 semua. Jadi 7-7 ini boleh nyatakanlah. Bermula daripada perjanjian. Kemudian selain perjanjian, apa lagi, Khairul? Boleh dengar suara cikgu ke, Khairul? Khairul. Ingat lagi strategi apa yang digunakan? Apa dia? Putus-putus suaramu. Boleh rujuk buku teks lah ya. Yang ini ada perjanjian. Selain perjanjian, dia ada desakan, paksaan, ugutan, pajakan. Kemudian ada tipu hela, manipulasi dengan pakatan. Semuanya ada 7. Yang ini tidak tulislah, mendengarlah. Ya. Jadi soalan dem 2 markah, jadi memang 2 saja. Daripada 7 tu tulis 2, dapat markah sudah. Ya. Okey, kemudian untuk bahagian C, ini adalah soalan hebat. Kalau tengok dia punya soalan, berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Ini pembukaan ayat saja. Kalau tidak ada pengetahuan sejarah ni tidak boleh juga jawab. Maksudnya berdasarkan apa yang kamu sudah belajar di dalam sejarah. Okay, apakah strategi paling berkesan? Tadi di soalan B kita sudah tengok ada 7 strategi kan? Dalam buku teks dia tidak ada kata mana satu yang paling bagus, paling berkesan. Jadi soalan dia minta berikan justifikasi. Justifikasi adalah alasan kenapa kamu rasa strategi itu paling berkesan. Daripada 7 itu, pilih 1 bagi 2 huraian. Ya, boleh? Faham tak kehendak soalan? Ini soalan kebat. Maksudnya soalan kebat ni tidak ada jawapan yang betul dan salah. Berdasarkan macam mana cara kamu menjawab. Dan selagi dia boleh jawab kehendak soalan. Maksudnya boleh jawab soalan itulah. Jangan pula lain orang tanya, lain dijawab. Ya, di strategi tadi ada 7. Pilih 1. Ya, jadi untuk soalan macam ini, dia tidak ada Roman 1, tidak ada Roman 2. Jadi maksudnya kita kena ambil pangkal ayat soalan ini. Pangkal ayat ini maksudnya jangan jadi macam ni. Cikgu type A. Ya, berdasarkan pengetahuan sejarah saya, strategi paling berkesan ialah, jadi ada 7, pilih 1. Jadi kalau rasa paling berkesan adalah perjanjian, ialah perjanjian. Jadi dapat 1 markah di sini. Jadi 2 markah lagi adalah dia punya huraian. Kenapa perjanjian? Kenapa daripada 7 itu pilih strategi perjanjian? Apa sebabnya? Bagi huraian. Mungkin di sini Bata boleh bagi tahu sebab apa? Sebab perjanjian ini antara paling berkesan sebab adalah disebabkan oleh dia berjaya, antara contoh mungkin boleh bagi perjanjian London. Berjaya memisahkan 2 kuasa barat. Memecahkan kepulauan Melayu ataupun kerajaan-kerajaan alam Melayu. Ataupun mungkin boleh bagi contoh melalui perjanjian Francis Lai ataupun SHTI berjaya memperolehi Pulau Pinang secara sah. Itu contoh-contohlah macam mana
memberikan alasan kenapa perjanjian paling berkesan. Dan kesannya ini, selepas perjanjian ini, dia wujud sehingga ke hari ini. Ini yang contoh soalan kebat. Kalau tidak guna ayat-ayat yang cikgu bagi tadi pun, boleh. Yang paling penting kamu boleh bagi alasan kenapa perjanjian. Itu kalau perjanjian lah. Kalau kamu rasa strategi lain, mungkin boleh bagi jawapan lain. Desakan. Okay, strategi yang paling berkesan adalah desakan. Kenapa desakan? Okay, yang ini kena tengok balik di buku teks lah. Okay, boleh ya? Ini soalan kebat untuk C. 1 untuk strategi, 2 lagi untuk dia punya alasan justifikasi ya. Okay, kita akan bergerak ke soalan D. Untuk soalan D, bagaimanakah kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita? 2 markah. Jadi untuk yang ini, soalan kebat juga sama macam tadi di C, kita akan guna pakai semula pangkah ayat. Dapat mempertahankan kedaulatan negara kita dengan, sebab soalan dia tanya bagaimana, jadi dia minta cara dengan bagi caranya. Bagaimana kita nak jaga negara kita kekal, aman, harmoni dan tidak dijajah oleh kuasa lain. Okay, tidak dijajah oleh kuasa lain, tidak diambil alih oleh kuasa lain. Macam mana caranya? Kedaulatan kita perlu pertahankan. Okay, jadi yang ini soalan kebat, 2 markah. Antara contoh jawapan yang boleh anak-anak bagi adalah kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita dengan memastikan kita mematuhi undang-undang yang ada di negara kita. Itu contoh. Yang kedua, itu baru 1 markah. Selain dari itu, gunakan penanda wacana untuk kasih sambung ayatnya. Ini cikgu rasa anak-anak lagi pakar berbanding dengan cikgu penggunaan penanda wacana. Okay, untuk yang ini, selain dari itu tadi kan, selain dari itu, kita kena berhati-hati dengan anasir luar ataupun kuasa-kuasa luar. Kita perlu elakkan daripada campur tangan kuasa-kuasa luar. Dapat 1 lagi markah. Jadi semuanya 2 markah. Jadi tidak susah untuk menjawab soalan kebat sebab benda ini dia adalah berkaitan dengan situasi semasa negara kita. Jadi jangan takut untuk jawab soalan kebat lah sebab cikgu selalu dengar soalan kebat susah mau jawab. Sebenarnya tidak susah. Dia cuma pelajar susah nak kaitkan apa bahasa soalan ini mau. Tapi kalau tengok betul-betul, mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan tu kita boleh tukar kepada keamanan, keselamatan, mempertahankan keselamatan negara. Lebih senang kan? Kalau tidak faham kedaulatan, boleh faham keselamatan. Yang paling penting kita boleh tukarkan dia kepada yang senang. Barulah kita dapat jawab dengan baik. Soalan kebat adalah soalan yang paling senang dapat markah. Okay, jadi cikgu rasa itu saja. Nanti minta kawan-kawan tengok-tengok juga video ini sebab dia berkaitan dengan bentuk soalan dan juga teknik menjawab. Okey, ini struktur. Esei ini contohnya. Lebih kurang macam di bahagian B, cuma dia punya markah banyak sikit. Markah penuh untuk satu soalan 20 markah. Jadi macam ini terangkan latar belakang. Bagi taklah SHT itu apa, nama penuhnya, milik siapa, tahun bila. Jadi dapat 4 markah. Uraikan faktor-faktor. Faktor-faktor kenapa kuasa-kuasa barat itu nak datang ke Asia ataupun rantau alam Melayu. Faktor-faktor kedatangan kuasa barat abad 16 hingga 20. Tengok di sana. 8 markah. Kalau tengok buku teks, dia ada 3-4 lembah muka surat. Tetapi dia perlukan 8 markah sejak. Maksudnya bukan semua ditulis. Apa yang anak-anak ingat, itulah ditulis. 8 markah banyak dalam tu. Kalau tengok jawapan yang ada di buku teks, dia panjang. Boleh dapat 100 markah semua. Tapi soalan dia cuma minta 8 markah. Okey, C, pendapat anda. Bagaimana kegiatan penjelajahan dan penerokaan dapat membantu kecemerlangan seseorang. 8 markah. Ini soalan kebat.
Ini macam tadi soalan di bahagian B, soalan D tadi yang terakhir. Bagi jawapan, kemudian bagilah huraian. Soalan ini nampak macam susah, sebenarnya macam mana kegiatan menjelajah, meneroka. Dia dapat membantu seseorang itu menjadi cemerlang. Kalau di kelas selalunya anak-anak digalakkan untuk meneroka bahan-bahan di luar buku teks. Kalau buku teks dia kadang-kadang ada QR code, ada link. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, terokalah ke dalam link itu ataupun QR code. Jadi macam mana dia dapat bantu menjadi lebih cemerlang. Jadi ini soalan kebat, tidak ada jawapan yang betul, tidak ada jawapan yang salah. Selagi boleh jawab soalan, maka akan dibagi. Ya, jadi cikgu rasa itu saja. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu, boleh message ataupun nak voice call pun tidak ada masalah. Ya, jangan malu bertanya. Okay, bye.